Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Daun beringin sungguh lebat, angin bertiup amat lambat. Apa khabar wahai sahabat? Jom sama-sama kita berselawat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Apa khabar sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian? Saya doakan yang sedang duduk mendengar dan menonton rancangan Tanyalah Ustaz pada pagi ini ditambahkan pahala, diampunkan dosa. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah sedang penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pada pagi yang mulia ini kita ingin menyambung kembali perbincangan kita tentang surah Ghafir, yang mana semalam kita berhenti pada ayat yang ke-25. Oleh itu pada pagi ini kita akan sambung pada ayat yang ke-26 hinggalah ayat yang ke-28. Jadi kepada anda yang di rumah, yang menonton di Facebook maupun di kaca TV, pastikan di hadapan anda ada tafsir pimpinan Ar-Rahman yang kami gunakan pada pagi ini sebagai panduan kita untuk menghayati apakah kandungan dalam surah Ghafir ayat 26 hinggalah ayat yang ke-28. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, cuba tengok di kaca TV. Inilah gambaran bagaimana pimpinan tafsir Ar-Rahman yang telah diterjemahkan oleh tokoh ulama ulung negara kita, almarhum Syekh Abdullah Basmih. Jadi cuba ibu-ibu, ayah-ayah cek di rak buku kita, mungkin ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, boleh kita ambil dan kita gunakan pada pagi ini. Baiklah, kepada sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, yang ada sebarang persoalan untuk bertanyakan kepada guru kita pada pagi ini, boleh sahaja buat panggilan ke 0377261603 atau boleh juga terus ke Facebook kita Tanyalah Ustaz TV3. Dan macam biasalah ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak yang menonton menerusi Facebook, jangan lupa 3S. Ceteka. Yang pertama suka, yang kedua sapa dan yang ketiga sebar. Baiklah. Pada pagi ini, kita masih lagi bersama dengan guru kita. Suaranya lunak, wajahnya segak. Tak lain tak bukan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabatku? Alhamdulillah. Syukur, Alhamdulillah. Alhamdulillah, masih lagi matching Ustaz Oh, boleh hari ni muka dengan baju hari ni Alhamdulillah rasa semangat sekali. Alhamdulillah. Kita meneruskan pengajian kita dan rasa semangat tu kerana Da'i Hakim lah, orang muda kita. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Muhammad Zarifi yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Baiklah Ustaz, mungkin kita boleh mulakan perbincangan kita pada pagi ini kerana kalau kita lihat terjemahan kepada Bismillahirrahmanirrahim, ada pelbagai terjemahan di luar sana. Jadi apakah terjemahan yang tepat? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Da'i Hakim. Kalau kita tengok dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman ini, perkataan Bismillahirrahmanirrahim diterjemahkan dengan terjemahan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Baik, Ar-Rahman Ar-Rahim merupakan sifat Allah, Asmaul Husna. Ya. Jadi Ar-Rahman ini kata para ulama, maksudnya antaranya ialah sifat rahmah Allah Subhanahu Wa Taala yang meliputi kepada seluruh hamba-hambanya. Yang meliputi kepada seluruh insan, seluruh manusia. Jadi maknanya bagaimana indahnya tafsir pimpinan Ar-Rahman ini, Syekh Abdullah Basmih dan Jatan Kuasa telah memilih perkataan pemurah. Maknanya pemurah ni antara maksudnya tak kedekut. Kan, maknanya Allah Azza wa Jalla melimpahkan rahmahnya kepada sekalian makhluk. Tetapi kalau Ar-Rahim, Maha Mengasihani, sifat Ar-Rahim itu kata ulama khusus kepada orang yang beriman sahaja. Jadi maknanya
istimewanya tafsir pimpinan Ar-Rahman ini, ia diterjemahkan dengan perkataan ataupun bahasa yang sangat dekat dengan kita, khususnya di Malaysia ini, supaya kita mudah memahami dan lebih dekat penggunaan bahasanya dengan keadaan kita. Wallahu a'lam. Betul Ustaz. Dan kalau kita lihat kenapakah timbulnya orang kata pelbagai terjemahan ini, ada yang mengatakan pemurah, mengasihani dan sebagainya. Jadi apakah, di manakah silapnya? Adakah melihat tafsir yang berbeza? Silakan Ustaz. Maknanya macam kita sebut semalam lah, istimewanya tafsir pimpinan Ar-Rahman ini, yang pertama diterjemah oleh tokoh betul, yang berautoriti, yang berkepakaran, dan juga telah pun ada sebuah jawatan kuasa yang membuat semakannya, yang membuat semakan. Jadi saya kira ini memberikan kekuatan dan juga memberikan saya kira kita sebagai rakyat Malaysia, khususnya umat Islam, kita berbanggalah. Betul Ustaz. Kerana dalam konteks negara, ini merupakan kita kata terjemahan Al-Quran yang dibuat di negara kita, dan tentunya terjemahan pimpinan Ar-Rahman ini adalah bersumberkan kitab-kitab tafsir, contohnya Jami'ul Bayan, tafsir At-Tabari, kemudian tafsir Ibn Kathir, tafsir Ruhul Ma'ani. Ini dinyatakan di mukaddimah dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman ini. Maknanya ia menjadi rujukan kepada kita, dan bahasanya itu ialah bahasa yang tepat dan mesra, sesuai dengan kita untuk memahaminya. Jadi mungkin kalau terjemahan ataupun tafsir yang lain, bukan pimpinan Ar-Rahman, mungkin penggunaan bahasanya itu dalam konteks yang lain. Jadi mungkin kita susah nak faham. Jadi kita dah ada tafsir yang memang menggunakan bahasa kita, yang dekat dengan kita. Jadi ia akan membantu untuk kita memahami Al-Quranul Karim, insya-Allah. Jadi pelbagai terjemahan tafsir ataupun Quran di luar sana, dan untuk lebih diyakini, gunakan pimpinan tafsir Ar-Rahman yang telah dilakukan semakan ke atas tafsir pimpinan Ar-Rahman ini. Baiklah Ustaz, kita nak mulakan perbincangan kita berkenaan surah Ghafir, bermula ayat yang ke-26. Jadi mungkin Ustaz boleh belanja kami lah Ustaz, sedikit lantunan taranum untuk ayat yang pertama pada pagi ini, ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26 surah Ghafir ataupun surah Mukmin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fir'aunu dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah akhafu an yubaddila dinakum akhafu an yubaddila dinakum an yudhhira fil ardil fasad. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan berkatalah Fir'aun kepada orang-orangnya, biarkanlah aku membunuh Musa, dan biarlah dia memohon kepada Tuhannya, iaitu minta pertolongan. Sesungguhnya aku bimbang dia akan menukar agama kamu, atau dia menimbulkan kerosakan di muka bumi. Baik, sahabat penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, seperti yang kita sebutkan, kisah ataupun nama Nabi Musa alaihi salatu wassalam disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 131 kali dalam 32 surah. Maknanya kisah Nabi Musa menjadi dominan di dalam Al-Quranul Karim. Kerana apa? Yang pertama, tuan-tuan, ada sebabnya. Yang pertama, kerana Nabi Musa alaihi salatu wassalam diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan dakwah, risalah, iman kepada dua kelompok.
Yang pertama, kelompok penguasa yang zalim. Kelompok orang-orang yang berada di puncak kuasa yang mana mereka ini orang yang zalim. Betul. Firaun, mereka mengaku dia Tuhan. Yang kedua, orang yang di sekeliling Firaun itu. Kerana itu pada ayat semalam saudara Da'i Hakim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sahirun kadzdzab. Musa diutuskan untuk menyampaikan risalah iman kepada Firaun, kepada Haman. Haman ini siapa? Penasihat yang berada di sekeliling Firaun. Dan yang ketiga kepada tokoh korporat, kepada orang korporat. Wa Qarun. Qarun, orang yang kaya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah sebabnya mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutuskan ataupun dominan cerita tentang Nabi Musa alaihi salatu wasalam dalam Al-Quran Karim. Kerana itu tuan-tuan, antara dalam surah lain Allah Taala ceritakan juga tentang kisah Nabi Musa ini, antaranya di dalam surah Al-Qasas. Kemudian di dalam surah Asy-Syu'ara. Kemudian semalam dalam surah An-Nazi'at pun ada. Betul. Kemudian dalam surah An-Naml pun ada. Contoh surah Asy-Syu'ara. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam surah Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala menampilkan kata-kata para nabi dan para rasul terdahulu. Contohnya cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Musa, dimuatkan dalam surah Asy-Syu'ara itu. Kerana apa? Untuk memberikan kekuatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam satu riwayat saudara Da'i Hakim, bagaimana dalam riwayat menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dalam keadaan bila bimbang ataupun apa istilah hari ini kita kata down lah. Kerana diancam, diugut macam-macam oleh musyrikin Mekah pada waktu itu. Mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan mukjizat mereka sama seperti Nabi Musa. Allahu Akbar. Ini ancaman yang diberikan oleh musyrikin Mekah pada waktu itu, sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar sedih, benar-benar duka cita, benar-benar semangatnya jatuh, sehingga kan dalam riwayat mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak makan dan tak minum. Allahu Akbar. Kerana risau, kerana bimbang dengan ancaman yang diberikan oleh musyrikin Mekah, yang mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi tunjukkan mukjizat sebagai syarat untuk mereka beriman kepada Rasulullah dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Para penonton, kerana itu kenapa Allah Subhanahu wa taala menampilkan kisah Nabi Musa? Sebab apa? Sebab apa? Jawapannya lepas ini ya. Pandai Ustaz tanggung jawapan tersebut. Kita nak dengarkan jawapan yang telah ditunda oleh Ustaz kita, tetapi kita nak beristighfar seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud, membicarakan tentang surah Ghafir bermula ayat yang ke-26 hinggalah ayat yang ke-28 menggunakan tafsir pimpinan Ar-Rahman. Jadi kepada anda yang ada sebarang persoalan, boleh saja buat panggilan ke 0377261603. Makcik dah buat panggilan banyak kali tak diangkat-angkat, jangan marah makcik, boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa buat 3S macam biasa, suka, sapa dan sebar, like, comment and share. Baiklah,
Tadi sebelum kita berhenti berehat, Ustaz ada tunda satu persoalan, iaitu kenapa Nabi Musa diutus. Betul Ustaz? Ya. Okey, silakan Ustaz. Okey, baik. Saudara yang rahmati Allah, saya sebut tadi dalam surah Asy-Syu'ara, surah nombor 26, bagaimana baginda Rasulullah SAW apabila diancam, diugut macam-macam oleh musyrikin Mekah, mereka meminta bukti daripada baginda Rasulullah, mana mukjizat kamu? Sama seperti Nabi Musa dulu, contoh. Kan, mana mukjizat kamu sebagai contoh, sebagai bukti syarat untuk kami beriman kepada kamu. Jadi apabila ditekan sebegitu rupa, Rasulullah SAW berada dalam keadaan resah, gelisah, bimbang, sehingga kan Rasulullah dalam riwayat menyatakan Nabi tak lalu makan dan minum kerana terfikirkan soal itu. Allah. Dirakamkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat nombor 3, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Janganlah pula wahai Muhammad, kamu membinasakan dirimu dengan menanggung duka cita kerana mereka tidak menjadi orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala sebut ayat ini kepada baginda Rasulullah. Kerana itu tuan-tuan, cerita tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan dibacakan kepada baginda Rasulullah sebagai bukti Firaun dan geng-geng dia dan orang yang tidak beriman, walaupun diberikan mukjizat yang mereka nampak tongkat itu bertukar menjadi ular. Betul. Hebatnya mukjizat Nabi Allah Musa ini, para penonton rahmati Allah, tongkat itu kecil sahaja. Tetapi tongkat yang kecil berubah menjadi ular kecil. Tetapi ular yang kecil itu dapat memakan ular yang besar-besar. Subhanallah. Kalau ular besar dapat telan makan ular besar, tu biasa. Betul. Ni Betul. ular kecil dapat telan dapat telan ular yang besar-besar. Jadi ini merupakan Allah Ta'ala tampilkan bukti bagaimana walaupun diberikan mukjizat kepada Nabi Musa, ada juga yang sengaja tak nak beriman kepada Nabi Musa dan tidak mahu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Allah. Itu kata para ulama. Kenapa surah ataupun cerita-cerita tentang Nabi Musa AS direkodkan dalam Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Subhanallah. Baik Ustaz, kita ada seorang pemanggil. Masya Allah. Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Saya Norini Abdul Latif daripada Ipoh Perak. Silakan puan. Saya nak baca sikit dan nak keluarkan sikit tajwid, betul atau tidak. Kemudian nak tanya satu soalan lah. Saya baca dulu ya. Baik, silakan Haja. Silakan puan. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fir'aunu zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi al-fasad. Allah. Wa qala Musa inni ustu bi rabbi wa rabbikum inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir la yu'minu bi yawmil hisab. Sadaqallahul azim. Ya, saya nak Sadaqallahul azim. Tolong betulkan ya. Wa istifad fatah qa maksi mu'tazati qa fira'ul istilah ada 7 wa qaza wen faqaf la istifad fatah fi tarqi taranifis aun kalau waqaf jadi maklin, kalau di tengah kalimah jadi taklin, nun waw atau ya yang mati sebelum beri di atas, nu istifad dan dhamma, ru maksi mu'tazati bagi depan, bacaan sudah dekat ni mak jaiz fasih mak tamzah dalam 2 kalimah. Itu amdah ialah amdah qata, kalau surah tu bisa mutlak mu maksi mu'tazati, ta maksi mu'tazati alif masrah atau alif zaidah, wal iza mutlak yad kalau surah
istifadah dhammah rab hidah atau rab takim bah hamas kalau berhenti. Kalau sama jadi maksilah tawilah. Subhanallah. Hamas ada 10. Bahas tahu sasun sakat. Itu saja takkan saya nak baca sikit pantun boleh? Boleh, boleh. Pantun lagi boleh. Silakan. Apa yang hina baru belajar. Banyak salah, tolong betulkan. Ya, saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Nurini dari Ipoh, dari negeri sebelah Selangor, iaitu Ipoh. Terima kasih buat panggilan kepada kita. Baik, macam mana Ustaz? Dari sudut bacaan, mungkin ada sedikit ulasan. Masya Allah. Alhamdulillah. Tahniah kepada puan kita yang membaca Al-Quran. Subhanallah. Dan yang istimewanya puan kita ni, beliau suka untuk menyemak bacaan. Betul. Membuat semakkan. Jadi inilah yang kita sebutkan sebagai tadarus. Betul. Tadarus. Jadi bulan Ramadan dahulu kan yang kita bertadarus itu, maknanya paling kurang 2 orang lah. Maknanya seorang dengar, seorang baca. Betul. Yang baca, yang dengar tu buat semakkan. Ada kesalahan, tolong kita sama-sama perbetulkan. Maknanya yang kita tegur ataupun yang kita mohon buat semakkan itu peringatan untuk dua-dua orang. Betul. Jadi maknanya tadi antaranya betul apa yang Puan sebut tadi, huruf isti'la itu huruf yang tebal itu kita mesti cermat sedikit. Al-maklumlah huruf yang tebal. Jadi agak susah sikit kita nak sebut. Kan? Contoh au ayyul za tu kan? Ayyul hira fil ardil fasad. Itu qalqalah. Tapi subhanallah, puan kita tadi dia ingat kaedah tu kan. Satu-satu Ustaz. Satu-satu. Kita pun tak terkejut bila dengar tadi. Subhanallah, tahniah puan. Maknanya puan kita ni bila tuan guru ataupun puan gurunya mengajar, beliau mencatat. Betul. Dan beliau beri perhatian. Betul. Jadi itu yang mahal. Itu yang mahal. Jadi ala kulli hal, teruskan puan, kita memperbetulkan bacaan kita. Mudah-mudahan bila kita saling perbetul, Nabi kata apa? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian ialah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Amin. Baik Ustaz, kalau kita lihat terjemahan pada ayat yang ke-26, kalau boleh saya bacakan. Dan berkatalah Firaun kepada orang-orangnya, biarkanlah aku membunuh Musa dan biarlah dia memohon kepada Tuhannya meminta pertolongan. Sesungguhnya aku bimbang dia akan menukar agama kamu atau ia menimbulkan kerosakan di muka bumi. Mungkin ada sedikit kisah Ustaz di sebalik ayat yang ke-26 ini, tetapi kita nak dengarkan kisahnya itu selepas kita bertasbih seketika. Boleh Ustaz? Baik. InsyaAllah. Kembali selepas ini, pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih juga kepada sidang penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz yang telah melakukan 3S. Yang pertama, suka. Saya lihat di sini sudah ada 1,300 yang suka. Terima kasih kerana sukakan program agama. Yang kedua, sudah ada 1,200 yang telah memberi salam dalam ruangan komen. Terima kasih. Dan sudah ada 3,200 yang telah melakukan perkongsian, menyebarkan ilmu pada pagi ini. Jadi mudah-mudahan itu semua diberikan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita nak dengarkan kisah di sebalik ayat yang ke-26 yang telah kita tunda sebentar tadi. Silakan Ustaz. Baik, saudara penonton, ayat nombor 26 ini kata para ulama, Firaun telah berasa goyah dan sangat bimbang dengan usaha dakwah yang telah digerakkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dia dah rasa terancam. Kan?
Macam kita sebut semalam bagaimana telah datang ilham dalam mimpinya, bagaimana dikhabarkan kepadanya akan lahir seorang manusia yang akan membawa risalah. Yang akan membawa risalah, akan menjatuhkan Fir'aun ini. Jadi kerana itulah, bertitik tolak dari situlah, Fir'aun telah mengambil keputusan untuk membunuh setiap anak-anak lelaki yang baru lahir. Ya, akan diambush, akan dimasuk dalam rumah untuk memastikan anak-anak lelaki ini dimatikan ataupun dibunuh. Kerana itu tuan-tuan, para ulama telah menyatakan kata-kata Fir'aun ini, biarkan aku membunuh Musa dan biarlah dia memohon kepada Tuhannya. Sesungguhnya aku bimbang dia akan menukar agama kamu. Agama geng-geng dia inilah, pengikut Fir'aun inilah. Dan dia menimbulkan kerosakan di atas muka bumi. Baik, para ulama telah menyatakan kata-kata Fir'aun ini adalah sebagai helah untuk menutup kelemahannya. Dia mengaku dirinya Tuhan. Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Tetapi dalam hatinya memang duk kata dah, dia tak boleh nak bunuh Musa, Nabi Musa alaihissalam. Jadi dia mencari sebab, ya, dan helah untuk menutup kelemahan dirinya. Ini yang disebutkan oleh para ulama dalam beberapa tafsir. Jadi maknanya jelas kepada kita bagaimana dalam situasi ini Fir'aun telah mula rasa terancam dengan kehadiran Nabi Musa alaihissalam membawa risalah iman. Wallahu a'lam. Ya, dan Ustaz, kalau kita lihat pada hari ini, kadang-kadang masyarakat kita lebih teruk berbanding zaman dahulu. Kalau dahulu mungkin yang dibunuhnya ialah bayi lelaki, tapi sekarang Ustaz, yang dibunuhnya tak kisah lelaki, perempuan, dan masih lagi dalam kandungan telah digugurkan. Jadi apakah respon kita Ustaz? Tentu sekali kita membaca Al-Quran ini untuk kita mengambil iktibar. Ya. Kerana itu wa idza quri'al Quran, kata Allah, apabila dibacakan Al-Quran, dengar dan senyap. Dengar dan senyap. Kenapa? Dengar dan senyap itu ialah untuk mengambil iktibar. Apakah maksud ayat tersebut untuk kita bawa refleksi dalam kehidupan kita. Itu tujuan Al-Quran diturunkan sebagai panduan dan hidayah ataupun pimpinan dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Ya, sebab itulah kita ada anak lelaki maupun perempuan, didik sebaik mungkin menjadi anak yang soleh dan juga solehah. Baiklah, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz. Ustaz dah jelaskan tadi maksud ayat yang ke-26 ini, bahawa Nabi Musa ini adalah seorang Nabi yang diberikan kelebihan dalam mukjizat. Contohnya bagaimana tongkat kecil boleh makan ular yang besar-besar, ya, ular kecil boleh makan ular besar. Jadi soalan saya Ustaz, dalam Nabi ini kita ada 5 orang yang diberi gelaran sebagai ulul azmi. Salah seorang ialah Nabi Musa inilah. Jadi adakah Nabi Musa ini memang diberikan kelebihan mukjizat daripada nabi-nabi yang lain untuk memberikan bukti kepada golongan VVIP ini, golongan Fir'aun ini, yang dikatakan sebagai seorang raja, seorang yang berpengaruh, dan juga seorang penasihat dan tokoh-tokoh kofrat yang dikatakan tadi buat kata Ustaz tadi. Adakah mukjizat ini untuk membuktikan kekuasaan Allah ataupun untuk menarik golongan ataupun pengikut Fir'aun ini untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar Abdul Majid bertanyakan tentang kalau kita lihat Nabi Musa antara golongan ulul azmi Ustaz, dan adakah kerana diberikan kelebihan mukjizat berbanding nabi lain, dan apakah tujuan diberikan mukjizat tersebut oleh Allah kepada Nabi Musa? Silakan. Baik. Para penonton dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam surah Asy-Syu'ara Allah Taala tampilkan bagaimana ayat-ayat para nabi dan para rasul terdahulu, ya, khususnya rasul ulil azmi ini. Betul. Bagaimana mereka jelas pendirian dan mereka begitu yakin dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya pendirian mereka ialah untuk terus menyampaikan
stand dakwah. Risalah iman itu menjadi tujuan mereka. Berapakah jumlah orang yang ikut, berapakah jumlah followersnya, itu tidak mendatangkan apa-apa kesan. Maksudnya bukan itu yang menjadi perkara yang mustahak. Tetapi yang mustahaknya ialah menyampaikan risalah iman, walaupun jumlah yang mengikut itu ialah yang kecil, tetapi yang kecil itu ialah yang berkualiti. Betul. Ya? Kerana itu para penonton rahmati Allah, antara kekuatan yang diberikan kepada para nabi dan para rasul ini ialah mereka tenang dan yakin. Sebagai contoh, Allah rakamkan dalam surah Asy-Syu'ara, ketika mana Nabi Musa dan penduduk Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa berada di persimpangan, iaitulah di Laut Mati. Di depan itu laut, di belakang itu ialah tentera-tentera Fir'aun datang untuk menyerang. Allahu Akbar. Allah Ta'ala rakamkan pada ayat nombor 61, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Setelah kedua-dua kumpulan itu nampak di antara satu sama yang lain. Tentera Fir'aun nampak Nabi Musa dan penduduk yang beriman. Nabi Musa dan penduduk yang beriman itu nampak Fir'aun dan gerombolan tenteranya sedang maju ke depan. Pada waktu itu, pengikut-pengikut Nabi Musa kata, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Sesungguhnya kita akan dapat ditawan. Kalau bahasa mudah faham, kita kata habis dah lah kita ni. Habis dah lah, tak tahu nak pergi mana ni. Depan kita laut, belakang ni tentera Fir'aun. Lagu mana nak buat ni? Gitulah bahasa kita bagi mudah faham kan. Apa kata Nabi Musa yang dirakamkan dalam Al-Quranul Karim? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah. Tuan-tuan, kata-kata ini menjadi kekuatan kepada kita. Kata Nabi Musa, apa kata Nabi Musa? Tidak. Maknanya, jangan kamu lemah. Jangan kamu takut. Jangan fikir akan berlaku yang demikian. Sesungguhnya aku sentiasa disertai oleh Tuhanku. Dengan pemeliharaan dan pertolongan Allah, Ia akan menunjuk jalan kepada aku. Maknanya ini keyakinan yang diberikan oleh Nabi Musa kepada pengikutnya. Apa yang kita dapat belajar daripada ayat ini para penonton? Tentu sekali kita di atas dunia ini, kita diuji segenap penjuru. Betul. Kadang-kadang Allah Ta'ala tak uji kita para penonton. Allah uji anak-anak kita. Setuju. Ya. Mungkin Allah Ta'ala tak uji anak-anak kita. Allah uji menantu kita pula. Mungkin Allah Ta'ala tak uji kita, tak uji isteri, tak uji suami, tak uji anak-anak. Allah Ta'ala uji cucu kita pula. Ya. Jadi ujian Allah ini bagi kita di atas dunia ini dalam pelbagai penjuru. Betul. Bila kita baca ayat ini para penonton, ia menjadi motivasi orang beriman. Allah Ta'ala tetap bersama dengan mereka. Maknanya makin kita diuji, makin kita kena rapat, dekat, akrab dengan Allah. Makin kena jaga salat, makin kena banyak berdoa, yakinlah Allah Ta'ala pasti akan membantu kita. Wallahu'alam. Selalu orang timbulkan, kenapa aku diuji? Jawapannya ialah kerana dunia tempat ujian. Betul. Oleh itu, sabar. Mudah-mudahan Allah berikan ganjaran yang besar dari kesabaran kita. Baiklah, kita nak beraihkan soalan dari sahabat kita di Facebook. Masya Allah, salam tentang Facebook. ayat yang ke-26 ini dari Pak Suli Romli. Assalamualaikum Ustaz dan da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah perkara yang paling ditakuti Fir'aun terhadap Nabi Musa alaihissalam sehingga ada komplot untuk membunuh baginda Nabi Musa alaihissalam? Adakah Fir'aun menyangka bahawa ia akan berjaya dengan rancangannya itu, sedangkan Nabi Musa alaihissalam tetap terpelihara keselamatannya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam ayat yang ke-26. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Pak Suli Romli atas soalan. Dan kita nak dengarkan jawapannya daripada Ustaz tentang soalan yang diajukan oleh Pak Suli Romli selepas berehat nanti. Ustaz. Baik. Boleh? Boleh, insya-Allah. Seketika Insya-Allah, mudah-mudahan. kembali bergabung selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud, membicarakan tentang surah Ghafir ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-28 menggunakan tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Jadi kepada anda yang mungkin baru bersama dengan kami, boleh ambil tafsir Pimpinan Ar-Rahman sebagai rujukan dan panduan kita pada pagi ini. Baiklah, tadi kita ada satu soalan yang diajukan oleh Pak Suli Romli, sahabat kita, berkenaan apakah perkara yang paling ditakuti oleh Firaun, Ustaz? Silakan. Baik, jawapannya ialah pada ayat nombor 23 di dalam surah Ghafir ini. Walaqad arsalna Musa biayatina. Telah kami utuskan Nabi Musa itu membawa ayat-ayat kami. Maknanya membawa risalah iman. Wasultanim mubin. Dan kami bawakan bersamanya bukti yang nyata. Para ulama telah menterjemahkan sultan ini bermaksud mukjizat-mukjizat. Baik, kerana itu, saudara yang rahmati Allah, ini yang paling ditakuti oleh Firaun dan geng-geng dia ni. Haman, Qarun, penasihat-penasihat dia ni, kabinet-kabinet dia ni. Hak ni yang dia takut ni. Kerana apa? Ada sesuatu yang mengancam kuasa mereka. Mengancam kedudukan mereka. Jadi kerana itu, saudara yang rahmati Allah, benar apa yang Pak Suli Ramli sebut tadi ya? Subhanallah, terima kasih Pak Suli. Kalau kita tengok dalam surah Al-Qasas pula, memang Allah Subhanahu Wa Taala telah memelihara baginda Nabi Musa ini sejak awal kelahiran baginda. Baik, kisah ini terakam pada ayat nombor 7 dalam surah Al-Qasas. Bagaimana di dalam keadaan bonda kepada Nabi Musa berada dalam keadaan resah, duka cita, sebab Firaun nak membunuh anak-anak lelaki ini. Jadi apa yang berlaku? Allah sendiri yang mengatakan, memberikan ilham kepada bonda Nabi Musa ini. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Berilah susuilah anak kecil itu. Allah sendiri yang meminta supaya bonda Nabi Musa susuilah. Beri susu kepada Nabi Musa. Kemudian فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. Allah Ta'ala arahkan pula kepada bonda Nabi Musa untuk meletakkan Nabi Musa di dalam peti dan lepaskanlah dia dalam dalam sungai Nil itu. Kan? Dalam sungai Nil itu. Kemudian Allah Ta'ala beri jaminan, jangan takut, jangan resah, jangan bimbang, jangan duka cita. Inna radduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin. Sesungguhnya kami akan mengembalikan anak kecil ini kepada kamu. Dan kami akan melantiknya menjadi salah seorang daripada rasul-rasul kami. Baik, para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, apabila bonda Nabi Musa mendapat ilham ini daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka selepas itu, tuan-tuan puan rahmati Allah, apa yang berlaku? Bonda Nabi Musa melakukan perkara tersebut. Allah Akbar. Meletakkan Nabi Musa yang masih bayi pada waktu itu di dalam peti tadi, dan lalu diletakkan di dalam sungai Nil itu, dalam sungai tadi ni. Untuk dibawa ataupun seperti yang diarahkan tadi. Tuan-tuan, dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat nombor 10, Allah Ta'ala rakamkan bagaimana hati seorang bonda, seorang ibu yang sayangkan anaknya tadi. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Lihat pada perkataan farigha. Apa maksudnya? Jadilah hati ibu Musa itu farigha, kosong. Allah Akbar. Orang kampung saya sebut blank. Kosong. Maknanya, tuan-tuan perempuan kita ni sebagai ibu ayah, yang dah jadi ibu, yang dah jadi ayah, macam Da'i Hakim, tahulah farigha ni. Betul-betul. Macamnya macam ni lah, tuan-tuan perempuan, kita pergi di pasar raya contoh kan. Tiba-tiba anak kecil kita ni yang umur 4-5 tahun ni, kelibatnya hilang dari pandangan mata kita. Allahu Akbar. Pada kalut, waktu itu kalut, orang Kedah kata kalut. Allah, pergi mana ni kan? Betul. Walau 5 minit, walau seminit. Betul. Kan kita jadi blank. Maknanya ini apatah lagi. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ada satu kisah yang menarik. Bagaimana apabila diletakkan Nabi Musa di dalam sungai tadi ni, ibu Nabi Musa telah mengarahkan
anak sulungnya, kakak sulung kepada Nabi Musa untuk perhati, untuk follow peti tadi ni. Tengok adik ni macam mana ni. Tetapi ada cara bagaimana bijaksananya kakak sulung kepada Nabi Musa. Kita kongsi lepas ni. Okey, baik. Kita nak dengarkan jawapannya sebentar lagi. Kita nak raikan dahulu pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i dan Ustaz. Okey, saya Ismail. Okay, sebelum saya nak tanya soalan kepada Ustaz, saya nak belajar Taranum. Minta tolong Ustaz. Silakan Tuan Haji. Siapa di sana ya? Tuan Ismail? Betul? Ya, saya. Okey, silakan Tuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fir'aun zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardil fasad. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bagaimanakah ciri-ciri untuk kita mengenali golongan sifat-sifat buruk seperti Fir'aun yang ada pada diri seseorang? Itu soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Ismail dari Sungai Buloh. Subhanallah. Subhanallah, bacaannya tadi sedap. Betul. Tadi Taranum Sabah tu. Sabah Ustaz. Sabah. Subhanallah. Cuma Tuan Haji Ismail buat harakat satu saja. InsyaAllah kalau ada masa nanti tentu Haji Ismail akan buat harakat 2 dan 3 yang tinggi sikit. Betul Ustaz. Dan tadi ada satu persoalan yang ditinggalkan tentang bagaimana untuk kita mengenali ciri-ciri seperti Fir'aun dalam masyarakat kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Tuan Haji Ismail. Tadi bacaan beliau tadi sangat baik, alhamdulillah. Cuma ada beberapa sikit sajalah untuk penambahbaikan. Contohnya perkataan dharuni, 4 harakat di situ. Wa qala fir'aunu dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Ya. Itu sebagai contoh. Baik, soalan yang kedua. Ciri ataupun perangai Fir'aun, Haman, Qarun. Ini ciri yang jangan ada langsung dalam sifat kita. Yang saya sebut semalam, jangan ada perangai kefir'aunan, kekarunan, kehamanan. Jangan. Baik. Apa watak-watak mereka ini? Yang pertama, bongkak. Yang kedua, sombong. Yang ketiga, dunia ini segala-galanya bagi mereka. Mengetepikan Allah, mengetepikan syariat. Ini yang kita nak belajar. Kerana itu, saudara yang rahmati Allah, nombor 1, rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni sebenarnya pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah bagi pinjam sahaja. La in syakartum la azidannakum. Bila kita bersyukur, Allah tambah nikmat lagi pada kita. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ingat, tolong beringat, kalau kufur nikmat, tak tahu terima kasih, tak mahu terima kasih kepada Allah, azab Allah Maha pedih akan menunggu. Kerana itu tuan-tuan, Yahya bin Mu'adh rahimahullahu taala, beliau kata, harta kita ni macam kalajengking. Kalajengking ni takut, ya, sekali dia sengat kita masuk hospital. Betul. Kan? Jadi kata Yahya bin Mu'adh, ini harta kita ini umpama kalajengking, kalau silap hari bulan dia boleh bunuh kita. Maka dengan sebab itu, kata Yahya bin Mu'adh rahimahullahu taala, mesti kita cari ubat dan penawar untuk jaga diri kita. Apakah ubat penawar daripada disengat oleh kalajengking itu? Kata Yahya bin Mu'adh, antaranya qanaah, rasa cukup, ya, merasa cukup,
Tak perlu kita membuat perbandingan dengan orang lain. Yang jadi masalah hari ini ya, macam-macam masalah kerana apa? Kita suka duk banding dengan orang lain. Maha Rahman, Maha Rahmannya Allah, Maha Rahimnya Allah. Allah Ta'ala telah membahagi-bahagikan rezeki kita ni berbeza-beza, para penonton. Betul. Ada yang tuan-tuan perempuan dapat, saya tak dapat. Ada yang da'i hakim dapat, saya tak dapat. Dan begitulah sebaliknya. Itulah tanda kemurahan Allah dan maha adilnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maknanya bila kita berada di puncak kuasa, ya, bila kita berada memegang jawatan itu dan ini, contoh dalam taman perumahan kita, di pejabat, itu yang paling kecil lah kita katakan, ingat Allah, jangan sombong. Ya, dan yang kedua, biarlah kita senang. Ya, Islam tak larang kita jadi orang senang, yang mendapat kemewahan, tetapi mestilah jalan yang halal. Jangan tipu orang, jangan makan rasuah, jangan beri rasuah, jangan terima rasuah. Maknanya boleh nak jadi orang berjaya, orang yang senang, tapi mestilah dengan usaha yang halal. Dan makin kita kaya, makin Allah bagi kesenangan, makin kita jadi hamba Allah yang tunduk patuh kepada Allah. Makin seronok, makin happy, makin banyak kita memberikan zakat, wakaf, infak dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ya, kaya tidak salah andai seiring syariah, suram bertukar indah untuk sentiasa dalam rahmah. Masya Allah. Kita sudah pantun habis lagi tu. Pantun, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Baik, kita habis membicarakan tentang ayat yang ke-26. Sekarang kita nak berpindah kepada ayat yang kedua, iaitu ayat yang ke-27. Jadi sebelum kita nak dengarkan syarahannya, kita nak dengarkan dahulu lantunan taranum daripada guru kita Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Boleh Ustaz? Baik, insya-Allah. Ayat nombor 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. Maksudnya, dan setelah mendengar ancaman itu, Nabi Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu, dari angkara tiap-tiap orang yang sombong, takabur, yang tidak beriman kepada hari hitungan amal. Ini maksud ayat nombor 27. Setelah mendengar ancaman daripada Fir'aun tadi, ini kata-kata Nabi Musa, aku berlindung kepada Allah, Tuhan aku dan Tuhan kamu, hei Fir'aun. Aku berlindung dengan nama Allah, aku berlindung dengan Allah, Tuhan aku dan Tuhan kamu, hei Fir'aun. Dari angkara tiap-tiap orang yang sombong, takabur, yang tidak beriman kepada hari perhitungan ataupun hari akhirat. Ini kata-kata yang memberikan semangat. Apa? Maknanya setiap kehidupan kita ini semuanya kerana Allah. Betul. Semuanya kerana Allah. Ini saya ingat message yang kita dapat belajar daripada ayat nombor 27 ini. Wallahu a'lam. Subhanallah. Sebab itu apa pun yang menimpa kita, jangan risau kerana Allah sentiasa berada dengan kita. Benar. InsyaAllah kita raikan soalan seterusnya dari sahabat kita di Facebook berkenaan ayat yang ke-27 ini. Kalau kita lihat nanti, kalau kita lihat di sini Ustaz, pada ayat yang ke-27, ini kata-kata dari Nabi Musa alaihissalam yang telah dilontarkan kepada Firaun, yang pada ketika itu Firaun ni kalau kita lihat Ustaz cerita tadi, satu penguasa yang sangat kejam dan zalim. Tapi tenangnya Nabi Musa mengatakan, inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Jadi jom kita raikan soalan dari sahabat kita berkenaan ayat yang ke-27 ini. Baik, daripada Mak Eton. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ayat yang ke-27. Setelah mendengar ancaman dari Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam pun berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu dari angkara orang yang sombong dan takbur. Soalan saya, adakah orang yang sombong dan takbur tidak dapat pertolongan Allah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Bandar Tasik, biar tahu jangan keliru.
4 emoji senyum Ustaz. Masya 2 Allah. untuk Ustaz, 2 untuk saya. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Baik, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Betul, orang yang sombong, orang yang takabur ini sedang berada dalam bahaya. Ya. Bahayanya itu maksudnya ialah jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tenggelam dengan nikmat dunia dan mereka termakan dengan hasutan syaitan. Ini yang kita bimbang. Sifat mazmumah ini berada dalam jiwa kita. Ini yang kita bimbang. Kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, menarik sekali Al-Quranul Karim membicarakan bagaimana Allah Taala rakamkan Firaun ini sampai ke akhir riwayat hidup dia sombong, takabur, tak nak menerima bukti yang berada di depan matanya. Allah Akbar. Sampai kesudah Allah Ta'ala beri peluang kepada Fir'aun untuk kembali insaf, kembali bermuhasabah diri. Tengoklah di depan muka kamu ini, sekarang ini, Laut Merah itu telah terbelah, ya Fir'aun. Tak nak juga beriman. Tak nak juga. Tengok maha kasihnya Allah. Sampai penyudah tu, Allah Ta'ala masih beri ruang. Tengoklah. Yeah. Nabi Musa bagi peluang. Tetapi ya Allah, kerasnya hati Firaun. Betul. Kerasnya hati Firaun ini, dia tolak, tak nak terima. Bagaimana dibelah Laut Merah itu ya dengan tongkat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah Akbar. Jadi benda ini ada dalam surah Asy-Syu'ara. Ya, dalam surah Asy-Syu'ara, dalam surah Al-Qasas yang saya akan perdetailkan sekejap nanti. Ya. Wallahu a'lam. Sebab itu kalau kita baca kisah Firaun yang telah diceritakan Ustaz tadi, Ya. kita sombong nak ke mana? Sedangkan Firaun tu yang sombong dengan harta dan takhta, akhirnya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena beringat Ustaz ya. Betul. Kena beringat ada harta, ada pangkat, jangan kita lupa orang di bawah kita, dan paling penting jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, kalau kita lihat juga pada soalan yang ayat yang ke-27 ini, inilah kata-kata Nabi Musa kepada Firaun. Dan adakah kata-kata ini juga Ustaz boleh kita jadikan sebagai satu pegangan motivasi kita? Kalau kita ni berhadapan dengan orang yang menindas kita, adakah kita boleh mengatakan inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab? Dan kita nak dengarkan jawapannya itu selepas rehat nanti Ustaz. Baik, insya-Allah. Kerana Tanya Ustaz di TV3 akan berakhir di sini, tetapi teruskan bersama dengan kami untuk siaran tambahan 30 minit di TV9. Jumpa selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, kita masih lagi membicarakan tentang surah Ghafir ayat yang ke-26 hinggalah ayat yang ke-28 bersama dengan guru kita Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Baiklah, tadi sebelum kita berhenti berehat, ada satu soalan yang saya ajukan kepada Ustaz tentang bagaimana untuk kita aplikasikan ayat yang ke-27 ini dalam kehidupan kita sebagai motivasi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih saudara Da'i Hakim dan para penonton yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayat yang kita bacakan sejak tadi, bagaimana Nabi Musa memberikan contoh kepada kita. Apabila diancam oleh Firaun pada waktu itu, tetap pendirian Nabi Musa. Betul. Mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku berlindung kepada Allah, Tuhan aku dan Tuhan kamu, dari angkara tiap-tiap orang yang sombong, yang takabur dan tidak beriman kepada hari hitungan amal, hari hisab. Ya. Jadi inilah yang kita nak bawa dalam kehidupan kita. Dalam apa juga keadaan, ya, kita mesti mempertahankan diri kita daripada kita terjerumus kepada, yang pertama,
jangan berlaku syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita pertahankan diri kita daripada terjerumus dalam perkara-perkara maksiat, perkara-perkara mungkar. Ini saya kira perkara yang kita belajar daripada ayat pada pagi ini, khususnya pada ayat nombor 27 dalam surah Ghafir. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jadi ini dua perkara yang perlu kita hindari. Yang pertama syirik dan yang kedua perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita raikan pemanggil di talian. Ya. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam Da'i Hakim. Kak Iyat sini, Nurhayati Ismail. Masya Apa khabar Kak Yat? Alhamdulillah Da'i. Terima kasih. Da'i apa khabar? Alhamdulillah sihat. Silakan Kak Yat. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Yat. Ya, Ustaz apa khabar? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Ustaz. Kak Iyat nak tanya. Ya. Kak ni ada beberapa soalan. Kak Iyat nak tanya, bagaimana dalam kehidupan seharian kita sekarang, kita nak menghindari daripada terjebak dengan orang-orang yang suka menipu dan menindas macam kata Ustaz kata tadi, perangai Fir'aun. Dan minta mohon Ustaz kongsikan mungkin ada doa yang tertentu. Dan bagaimana pula untuk kita, macam dalam kisah Nabi Musa ini, boleh tak Ustaz jelaskan sikit tentang laut yang dibelah tu? Sebab Kak Iyat ada terdengar dalam YouTube, ada yang dibelah 7 laluannya Ustaz. Ya. Dan begitu juga dengan adanya malaikat, dan kehadiran 2 malaikat maut dan malaikat Israel Ya. Israel dan malaikat Jibril Ustaz. Itu saja soalan Kak Iyat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Yat, pemanggil setia hujung nyawa kita. Masya Allah, Alhamdulillah. Tentang 3 soalan. Yang pertama, cara kita nak hindari orang yang sombong, menipu ini. Yang kedua, mungkin Ustaz ada sedikit doa yang boleh sama-sama kita amalkan. Dan yang ketiga, kisah tentang laut yang dibelah oleh Nabi kita, Nabi Musa alaihissalam. Baik, terima kasih Da'i Hakim dan Kak Yat yang bertanya. Saya nak jawab soalan yang kedua terlebih dahulu. Tentang bagaimana peristiwa berada di penghujung ataupun di laut mati itu. Ya. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah rakamkan peristiwa itu dalam antaranya dalam surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan, surah yang berada pada juzuk yang ke-25. Pada ayat nombor 23. Fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, setelah Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun dan golongan-golongan yang seperti itu, setelah lama berdakwah, tetapi Fir'aun tetap tak nak ikut. Tetap tak nak akur, tetap keras kepala, bongkak, sombong, angkuh dan seumpamanya. Ya. Maka turunlah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membawa keluar hamba-hamba yang beriman kepada Nabi Musa, keluar daripada negeri Mesir itu, keluar pada waktu malam. Arahan daripada Allah supaya Nabi Musa bawa keluar pengikut-pengikut yang beriman itu daripada tempat itu. Ya. Dan Allah Ta'ala mengatakan, innakum muttaba'un. Tengok. Hebatnya Al-Quran ini, tuan-tuan. Yang pertama, Allah arahkan bawa keluar pada waktu malam. Dan yang kedua, Allah kata, innakum muttaba'un. Kamu semua akan dikejar oleh Fir'aun dan pengikut-pengikut ataupun tentera-tentera Fir'aun. Kamu akan dikejar. Ya. Tuan-tuan, waktu ayat ini turun, benda ni tak berlaku lagi. Maknanya Al-Quran, peristiwa yang akan datang, yang masih belum berlaku, tetapi telah pun disebutkan oleh Al-Quran, maha pasti, maha benar, ia pasti berlaku. Jadi dalam Al-Quran, pengajaran kepada kita, diceritakan tentang hari akhirat, diceritakan tentang hari kiamat. Ya, diceritakan perkara yang masih berlaku pada zaman ataupun pada masa akan datang akan berlaku. Pasti, maha benar ia akan berlaku. Baik, tuan-tuan rahmati Allah. Memang betul. Fir'aun dan tenteranya mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya yang beriman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang berlaku pada waktu itu, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan arahan kepada Nabi Musa
setelah engkau memukul laut itu dengan tongkatmu lalu terbelah dan alur belahannya menjadi sebatang jalan yang kering, maka sesudah engkau melaluinya bersama pengikut-pengikutmu dengan selamat ke seberang, biarkanlah laut itu tenang dan terbelah dalam keadaan yang demikian. Ini arahan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa pada ayat nombor 24. Watrukil bahra rahwa. Biarkan ataupun tinggalkan laut itu dalam keadaan tenang. Terbelah, maknanya jangan kamu cantumkan semula. Biar dia terbelah macam tu saja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, selepas itu, ya, apa yang berlaku, Fir'aun and the gang turun masuk ke jalan yang sama. Ada dalam tafsir menyatakan, dalam gerombolan tentera ini yang duduk depan sekali ialah Fir'aun. Dia jadi ketua, kan? Apabila dia, Fir'aun ini bersama pengikutnya turun ke bawah dalam alur jalan tersebut, waktu inilah Allah Azza wa Jalla telah menenggelamkan Fir'aun dan juga konco-konconya. Allahu Akbar. Ini terakam di dalam ayat nombor 24, iaitulah watrukil bahra rahwa innahum jundum muraqun. Kerana sesungguhnya mereka yang mengejar kamu itu ialah tentera yang akan ditenggelamkan sehingga binasa. Subhanallah. Ini maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah membinasakan Fir'aun dan konco-konco pengikutnya. Wallahu a'lam. Subhanallah. Dan kalau kita lihat di kaca TV yang telah ditunjukkan tadi, itulah gambaran Fir'aun, Ustaz. Antara iaitu manusia yang paling sombong dan bongkak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikekalkan susuk tubuhnya untuk menjadi pengajaran besar dalam kehidupan kita. Baiklah Ustaz, itu antara intipati ayat yang ke-27 yang telah kita bicarakan. Dan kita raikan lagi soalan dari sahabat kita di Facebook, Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz Da'i dan warga Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Ayat yang ke-27, Nabi Musa tanpa ragu berkata, dia berlindung di bawah naungan kuasa Allah dari segala kejahatan. Soalan saya, adakah ini yang dikatakan konsep tawakal? Terima kasih atas pencerahan. Terima kasih juga kepada Intan Zurina atas soalan. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Puan Intan Zurina. Benar. Maknanya kita menyerahkan urusan kita ini sepenuhnya kepada Allah. Kerana itu juga antara contoh misalan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, antara kata-kata yang wajar, elok sangat kita amal dalam kehidupan kita, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah Ta'ala lah sebaik-baik pelindung, ya, sebaik-baik pelindung bagi kita semua. Jadi para penonton dirahmati Allah, dalam hidup kita ini tentunya perlu ada tawakal. Tetapi tawakal itu jangan tawakal yang kosong. Maknanya tawakal yang mesti ada usaha ikhtiar yang kita lakukan. Jadi maknanya ada ikhtiar, ada usaha, dan selepas itu kita bertawakal kepada Allah. Kerana itu dalam doa kan, selepas salat selalu kita sebut Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Kita menyerahkan seluruh hidup kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik penolong, sebaik-baik pelindung bagi kita semua. Wallahu a'lam. Ya, jadi itulah tawakal yang sebenar, usaha dan kemudian serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita nak bertakbir seketika, kembali bergabung selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Pejam celik, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, tapi jangan pejam tak celik-celik pula Ustaz. Jadi mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan oleh guru kita dapatlah kita amal dan kita sebarkan dalam kehidupan kita. Baiklah, kita sekarang ingin berpindah pada ayat yang terakhir, iaitu ayat yang ke-28. Jadi seperti biasa, kita nak dengarkan dahulu lantunan taranum daripada guru kita Ustaz Muhammad Zarifi. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan pada saat itu berkatalah pula seorang lelaki yang beriman dari orang-orang Fir'aun yang menyembunyikan imannya, patutkah kamu membunuh seorang lelaki kerana ia menegaskan Tuhanku ialah Allah, sedang dia telah datang kepada kamu membawa keterangan-keterangan dari Tuhan kamu? Kalau dia seorang yang berdusta, maka dialah yang akan menanggung dosa dustanya itu. Dan kalau dia seorang yang benar, nescaya kamu akan ditimpa oleh sebahagian dari azab yang dijanjikannya kepada kamu. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang yang melampaui batas lagi pendusta. Baik, Dai Hakim dan para penonton rahmati Allah, dalam tafsir telah dikatakan rajulun mu'minun, seorang lelaki yang beriman ini. Kerana itu surah Ghafir, antara nama lain surah Ghafir ialah surah Al-Mu'min. Jadi mengambil sempena ayat nombor 28 inilah para penonton. Ada seorang lelaki dalam kalangan keluarga Fir'aun ini, dia beriman kepada Nabi Musa dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pandangan yang mengatakan orang ini ialah sepupu kepada Fir'aun. Sepupu. Jadi pun begitu, kenapa tidak diperincikan siapakah nama lelaki ini dalam Al-Quran? Jawapan yang diberikan oleh para ulama ialah nama tu tak penting. Maknanya benda yang tak penting itu tak perlulah kita perdebat-debat dan tak perlulah kita perbesar-besarkan. Yang lebih utama, yang lebih penting ialah kita nak fokus kepada ayat ini. Bagaimana seorang lelaki inilah yang dia berani untuk berkata kepada Fir'aun di tengah-tengah ramai itu, dia kata, patutkah kamu membunuh seorang lelaki yang mana dia menegaskan Allah sebagai Tuhanku, Allah ialah Tuhan dia? Patutkah kamu nak membunuh orang itu? Sedangkan dia telah membawa keterangan dari Tuhan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, ini yang kita belajar. Baik, sahabat-sahabat penonton yang rahmati Allah, ada seperkara lagi. Dalam kisah Fir'aun ini para penonton, menariknya isteri Fir'aun sendiri juga beriman kepada Nabi Musa dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang paling dekat dengan Fir'aun, Ustaz. Ya, orangnya duduk sama-sama dalam istana itu. Betul. Hidayah sampai. Para penonton, perkara ini dirakamkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah At-Tahrim. Macam saya sebut di awal tadi, cerita tentang Nabi Musa ini duduk dalam pelbagai surah. Surah Al-Qasas, surah An-Naml, surah Asy-Syu'ara, kan? Surah tadi, surah Ghafir, dan kisah tentang isteri Firaun yang memeluk ataupun yang beriman kepada Nabi Musa dan beriman kepada Allah ini berada dalam surah At-Tahrim ayat nombor 11. Baik. Wa daraballahu mathalan
lilladzina amanu imra'ata fir'auna idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh zalimin. Ni saya nak jawab juga soalan daripada Kak Ayat tadi. Doa kita mohon perlindungan daripada orang yang zalim. Wa najjini minal qaumidh zalimin. Allahumma najjini minal qaumidh zalimin. Boleh kita amalkan doa ini. Jadi para penonton rahmati Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala merakamkan doa isteri Firaun. Allah. Dalam Al-Quran tidak disebut nama Asiyah, tetapi hanya disebut sebagai imra'at Fir'aun. Ya, isteri kepada Fir'aun. Apa doanya? Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Wahai Tuhanku, binalah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga. Allahu Akbar. Ya Allah, wahai Tuhanku, binalah sebuah rumah di sisimu dalam syurga. Ini doa isteri kepada Firaun. Baginda Rasulullah yang memperjelaskan, perincikan ini tokoh ini bernama Asiyah. Ya. Jadi kita belajar sesuatu daripada Asiyah, tuan-tuan, iaitulah walaupun rumahnya besar, walaupun mahligainya besar, tetapi kalaulah mahligai itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, tak terisi dengan iman, berlaku perkara mungkar, ini menyebabkan rumah yang besar pada fizikalnya itu terasa sempit sekali. Allah. Terasa sempit sekali. Ini yang kita belajar daripada ayat nombor 11 dalam surah At-Tahrim tentang kisah Asiyah ataupun imra'at Fir'aun ini yang berdoa kepada Allah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, saya tertarik dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook, Aiman Aizuddin. Assalamualaikum Ustaz dan da'i waalaikumsalam. Ayat yang ke-28. Apakah maksud pada ayat ini? Kalaulah seorang yang berdusta, maka dialah yang akan menanggung dosa-dustanya itu. Dan kalaulah seorang benar, nescaya kamu akan ditimpa oleh sebahagian dari azab yang dijanjikannya kepada kamu. Yang kedua, bagaimanakah melampaui batas dan pendusta seseorang itu yang tidak akan mendapat hidayah serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Aiman atas soalan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih saudara Aiman. Kerana itu tuan-tuan dan rahmati Allah, dalam surah Yasin yang selalu kita baca, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari akhirat nanti akan dipatri mulut kita ini, akan dikunci mulut kita ini. Yang akan bercakap pada waktu itu ialah tangan dan kaki kita, menceritakan satu persatu apa yang dibuat di atas dunia ini. Apa yang Tuhan dia buat di atas dunia ini. Apa maksud ayat ini? Kita semua akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita tuliskan, apa yang kita buat, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat nanti. Ya? Jadi ini mesej utama yang kita nak belajar daripada ayat dan juga soalan saudara Aiman tadi. Yang kedua, tentu sekali lah saudara rahmati Allah, antara doa yang selalu kita baca, ya, yang diajarkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahu Akbar. Wahai Tuhan kami telah melampaui batas-batas dalam hidup kami. Kami telah menzalimi diri kami sendiri. Apa maksud menzalimi diri sendiri? Kita telah melewati batas-batas agama. Betul. Wa illam taghfir lana wa turhamna, sekiranya engkau tidak ampunkan kami ya Allah, sekiranya engkau tidak rahmat belas kepada kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, kami akan masuk bersama dengan golongan orang yang rugi. Karena itu para penonton, nasihat untuk diri saya terutamanya dalam hidup ini tuan-tuan, ada satu perkara yang jangan kita terlepas. Tolonglah
Ya, peringatkan suami, peringatkan isteri, peringatkan anak-anak cucu kita, menantu kita. Dalam hidup ini ada satu benda yang kita tak boleh terlepas. Benda lain kalau terlepas, ada harapan untuk ulang semula. Ya, ada harapan untuk ulang semula atas dunia ni. Tetapi ada satu benda ni kalau atas dunia ni kita tak dapat, bimbang di hari akhirat kita tak dapat dah. Apa dia? Iaitulah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu, para penonton rahmati Allah, nasihat kepada diri saya terutamanya, mari kita perbanyakkan istighfar. Betul. Istighfar, astaghfirullah, 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 kerana kalimah inilah, istighfar ataupun astaghfirullah itu bermaksud kita mohon kepada Allah supaya Allah menutup keaiban diri kita. Betul. Ya? Jadi kita perbanyakkan istighfar, mudah-mudahan dengan istighfar itulah memberikan peringatan dan kawalan kepada diri kita untuk sentiasa jaga diri. Pertama. Yang kedua, tentu sekali kita mesti upgrade ilmu kita. Tingkatkan ilmu kita dan beramal dengan ilmu. Abu Darda dia kata, ada satu soalan yang paling aku takut di hari akhirat nanti. Aku paling takut Tuhan tanya soalan ini. Apa soalan itu? Abu Darda kata, aku bimbang Allah Ta'ala tanya aku, adakah kamu beramal dengan ilmu kamu? Hak ni soalan yang paling Abu Darda bimbang. Jadi makin kita berilmu, kita jadi orang yang makin menghayati dan mengamalkan agama dalam hidup kita. Maknanya, nak kaitkan dengan soalan tadi, kita jangan menzalimi orang lain. Jangan berbohong kepada orang, jangan buat perkara yang boleh menyusahkan orang lain. Betul. Wallahu a'lam. Sudah pasti banyak yang kita belajar berdasarkan 3 ayat yang telah kita bicarakan pada pagi ini, dan paling penting ialah teruskan belajar. Mudah-mudahan kita faham agama, kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala untuk datangkan ketakutan dalam kehidupan kita. Baiklah Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Mungkin ada sedikit doa sebagai penutup program kita pada pagi ini Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum berdoa, sedikit saja kesimpulan, saya mohon izin. Boleh Ustaz. Hakim. Para penonton, ayat 23 bermula semalam sampailah ayat 28 yang kita baca pada pagi ini, memberikan satu pengajaran kepada kita. Marilah kita menjaga diri kita supaya jangan kita ikut jalan Fir'aun, jangan ikut jalan Haman, jangan ikut jalan Qarun. Betul. Pertama. Yang kedua, tentu sekalilah kita menghayati bagaimana sifat dakwah, kesungguhan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam menyampaikan dakwah. Dalam menyampaikan dakwah, tentu sekali perlu kesabaran. Betul. Perlu kecakalan, cekal. Dan yang ketiga, tentu sekali kita mesti makin rapat kita dengan Allah, memohon kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang seterusnya, tuan-tuan rahmati Allah, sifat sombong, takabur dan tidak percaya kepada hari akhirat, inilah yang menyebabkan rosak hidup kita. Sombong, takabur dan tidak beriman kepada hari akhirat ini sangat bahaya. Jadi inilah sebagai rumusan pertemuan kita dalam 2 hari ini. Jadi saya mohon izin sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dan kasihkan ibu bapa kami ya Allah seperti mana mereka menjaga kami semenjak kami kecil ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa turhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Amin. Anugerahkanlah kepada kami rezeki yang baik, yang halal, yang barakah. Amin. Dan ya Allah, terimakanlah segala amal-amal kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud kerana sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini. Dan kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz, teruskan bersama dengan Tanyalah Ustaz dalam perbincangan tafsir dan taranum pada minggu hadapan. Ini kerana kami bawakan kepada anda topik
tafsir dan taranum pada setiap pagi Sabtu dan Ahad, dan insya-Allah jikalau tiada halangan pada minggu hadapan kita akan bersama dengan Ustaz Radhi Rajab bermula ayat yang ke-29 sambungan kepada surah Ghafir. Dan teruskan juga menonton Tanya Ustaz pada esok pagi bersama dengan kawan saya, sahabat saya Da'i Aiman sebagai moderator dengan tajuk Adab Jual Beli bersama dengan panelnya Ustaz Muhammad Jazlan Abdullah seperti biasa bermula 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Akhir kata, tukang membawa sebuah gergaji, palu dan paku dibawa pula. Tak ada rugi dalam mengaji, di setiap huruf tersimpan pahala. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.